Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada siapa yang join malam ini lambat sikit. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang memegang nyawa kita, Tuhan yang menentukan langit dan bumi, tinggi dalam dan dalamnya laut. Tuhan yang besar, Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang sentiasa memberi rezeki, yang sentiasa menjadikan kita ni sebaik-baik makhluk. Masya Allah. Muhammad Akmal Wanek, Masya Allah. Waalaikumsalam. Salam dari Singapura untuk warga Malaysia. Singapore United, Masya Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana join malam ni. Sekejap je kita buat sebab saya tak nak lama-lama. Untuk hari ni, siapa yang ada adalah, siapa yang tak ada tak adalah. Okay, harapnya semua dah bersedia, insyaAllah. Dengan audiens yang tak berbanyak ni, insyaAllah. Ni bacaan seperti saya cakap selalu. Saya bukan ustaz, saya baru nak start. Alhamdulillah, saya kalau ada korang mengajukan permasalahan agama yang saya tak boleh jawab, saya beritahu. Kalau ada permasalahan agama yang saya boleh jawab, saya jawab insyaAllah. Dengan ilmu yang saya ada ni, tak ada banyak pun, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Doa-doakan saya tuan-tuan perempuan, insyaAllah. Bismillah. Okey. Kita baca hari ni sedikit pasal wanita, pasal wanita. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 32, Allah mengingatkan, janganlah perempuan-perempuan itu terlalu lunak dalam bicara sehingga menggairahkan orang yang ada perasaan dalam hatinya, tetapi ucapkanlah perkataan yang baik-baik. Wanita. Dalam hal ini, peranan Siti Khadijah, isteri Rasulullah SAW, wajar jadikan contoh bagi kaum wanita sekarang kerana beliau banyak berkorban untuk suaminya. Rasulullah SAW pernah berkata, dia Khadijah beriman kepadaku ketika semua orang ingkar. Dia mempercayaiku ketika semua orang berdusta. Dia memberiku harta ketika orang lain enggan memberi, dan daripadanya aku memperoleh keturunan. Sebenarnya banyak lagi kesetiaan, kepercayaan dan pengorbanan Siti Khadijah kepada Rasulullah SAW jika hendak diceritakan. Khadijah bukan sahaja seorang wanita yang cantik, malah digelar wanita suci, kaya luhur akhlaknya. Walaupun terpaksa menjalani hidup bersendirian selama sebulan dalam penantiannya menanti kepulangan Rasulullah SAW daripada Gua Hira, beliau sentiasa memelihara maruah diri. Kaum wanita yang ingin menjadi wanita solehah perlu mengikut jejak langkah Siti Khadijah. Walaupun tidak 100% dapat mencontohi kepribadiannya, tapi apa yang penting, setiap wanita pasti berkeinginan menjadi wanita yang solehah. Masya Allah. Dari sini dah tahu dah. Darjat wanita seorang solehah tu sangat-sangat tinggi. Okey. Sangat-sangat tinggi, insyaAllah. Okey. Pesanan-pesanan Rasulullah untuk kaum wanita. Berikut diperturunkan beberapa pesanan Rasulullah SAW untuk peringatan kaum wanita. Bagi kaum wanita yang mengandung, akan beristighfar para malaikat untuknya, dan Allah mencatatkan baginya setiap hari 1000 kebajikan dan menghapuskan 1000 kejahatan. Masya Allah. Jika seorang wanita itu meminyakkan rambut suaminya, dengar wanita, janggutnya, memotong misainya, memotong kukunya, Masya Allah, layan suami macam tu kan, dia akan diberi minum oleh Allah dari air sungai di syurga, diiringi oleh Allah ketika sakaratul maut, dan kuburnya akan dijadikan taman-taman syurga, serta dicatat oleh Allah baginya kelepasan dari api neraka dan selamat melintasi titian Siratul Mustaqim. Masya Allah. Jika seorang wanita meminyakkan rambut suaminya, meminyakkan janggut suaminya, memotong misainya, memotong kukunya, Masya Allah. Kan layan suami sebegitu sekali Terus selamat dari sakaratul maut, kubur jadi taman-taman syurga, bukan lubang-lubang neraka. Masya Allah. Terus selamat meniti titian Siratul Mustaqim. Wanita mana-mana kaum wanita yang menolong suaminya dalam urusan agama Allah, Allah akan memasukkan ke dalam syurga lebih dahulu dari suami, kerana dia memuliakan suaminya di dunia. Maka dia mendapat pakaian dan bauan syurga untuk turun ke mahligai suaminya dan menghadapnya. Ada satu hikayat
baru live. Ada satu ada banyak banyak ulama-ulama beritahu saya, banyak gila ulama-ulama seperti saya, kalau seorang wanita ni memudahkan suaminya, memudahkan urusan suami dalam urusan agama, bagi suaminya keluar berdakwah dan macam-macam lagi, mudahnya wanita syurga, dia akan masuk syurga 500 tahun. Masya Allah, 500 tahun lebih awal dari suaminya. Masya Allah kan, hebat tak hebat lah. 500 tahun lebih awal tau daripada suaminya. Dan suami dan ya Allah kan, dan di situ dia akan berhias-hias dahulu, dia akan berelok-elok dahulu, dan dia akan menjadi bersiap sedia untuk menjadi Ainul Mardiah, iaitu ketua para bidadari dalam syurga suaminya. Masya Allah. Korang tak tahu, Rasulullah SAW masa dia pergi Mi'raj kan, dia tengok betapa cantiknya bidadari. Dia turun cakap, dia cakap kalau ada lelaki yang tengok bidadari kat syurga tu, Masya Allah, nescaya tak akan tengok perempuan kat dunia ni, dah tak ada apa-apa dah. Dah macam tak mahu dah. Betapa cantiknya bidadari. Tapi kalau wanita yang solehah, yang tolong suaminya dalam urusan agama, tolong suaminya, meminyakkan rambut suaminya, menjaga suaminya elok, Masya Allah, dia lebih cantik daripada bidadari mata hitam jeli yang ada dalam syurga tu. Kalau kau nak tahu, bidadari dalam syurga matanya hitam jeli. Mata hitam jeli. Masya Allah. Kau bayangkan mata dah hitam bulat, lepas jeli. Hush. Ya Allah, cantik bidadari. Mata bidadari pun dibayangkan oleh Rasulullah macam tu. Rasulullah beritahu, mata bidadari mata hitam jeli. Dalam mata hitam jeli pula tu. Hush. Dahsyat bidadari. Tapi wanita yang solehah, yang jaga suaminya, lebih cantik, kerana dia akan jadi Ainul Mardiah. Masya Allah, akan lebih cantik. Confirm. Apabila seorang wanita yang taat pada suaminya, semua burung di udara, ikan di air, matahari dan bulan beristighfar baginya selama mana dia masih taat pada suaminya. Begitulah banyaknya manfaat yang diperoleh oleh kaum wanita. Dia menjalankan tanggungjawab sebagai isteri dengan ikhlas dan sebaik mungkin, juga mematuhi pesan Rasulullah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hayati dan renungilah kata-kata ini. Aku mengamati semua sahabat dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenung tentang segala jenis amal yang baik namun tidak mendatangkan yang lebih baik daripada memberi nasihat. Aku mencari segala bentuk rezeki tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar. Masya Allah. Hadis riwayat Sayyidina Umar Al-Khattab. Lantaran itu, wahai wanita, sentiasalah semat di hati bahawa sebaik-baik kenikmatan yang dikecapi adalah bencana yang hadir tanpa diduga. Yakinlah bahawa di sebalik setiap dugaan pasti ada hikmah dan nikmatnya. Oleh itu, andai sesekali diri diduga, usah resah kerana pasti tersirat nikmat. Dan ingatlah juga, andai dilanda nikmat, usah lupa dan leka kerana di sinilah berpuncanya bencana. Kat sini tengah ajan isyak. So, solat. Silakan. Waalaikumsalam. Sila solat dulu. InsyaAllah. Antara benda yang Rasulullah kata, kalau dalam majlis ilmu ni, tak kira lah majlis ilmu sangat, online kan. Antara benda yang Rasulullah cakap, kalau tak menyusahkan kaumku, yang saya cakap, saya tak cakap sabda, saya cakap ulama-ulama beritahu, kalau tak menyusahkan kaumku, aku nak suruh dia orang bersiwak setiap kali masuk waktu nak semayang. Dan satu lagi adalah melewatkan solat isyak untuk berada dalam majlis ilmu. Tahu? Faham bila korang berada dalam majlis ilmu, tak apa pun untuk lewatkan solat isyak. Itu antara benda yang dianjurkan. Sebab tu kalau korang berada di dalam majlis ilmu selalu dekat masjid-masjid, memang dia lewatkan solat isyak kan. Macam itulah. Waalaikumsalam. Tapi ini bukan kira majlis ilmu, sebab majlis ilmu sepatutnya berada dalam satu tempat yang sama. Satu tempat yang sama, insya-Allah. Amal pun tak nak lama-lama. Waalaikumsalam. Hai. Assalamualaikum. Amal pun tak nak lama sebab macam cakap. Amal nak baca sekejap je sebab ada urusan lagi hari ni. Terima kasih korang. Insya-Allah kita jumpa lagi, insya-Allah.
Doa-doa kita dapat masuk syurga, buat amal masuk syurga sama-sama. Doa-doa juga kita punya masjid buka secepat mungkin supaya kita boleh supaya kita boleh masuk dalam masjid dan buat amal masjid, insya-Allah. Satu-satu tempat tu memang biasanya abang buat macam ni, kisah sedang tiap hari buat pukul 8, 8.30, insya-Allah. Okey, assalamualaikum. Apa tajuk malam ni bang? Pesanan-pesanan Rasulullah untuk wanita-wanita, insya-Allah. Doa ke Gaza, insya-Allah. Doa ke Gaza, insya-Allah. Doakan kalau dapat dalam masa berapa hari ni, doakan dapat ke Gaza, insya-Allah. Doakanlah untuk saya. Doakan, mantau mati kat sana, ya Allah, syahid, insya-Allah. Allahu Akbar. Dapat solat kat tempat Nabi solat, kat nak naik Mi'raj pun lagi dah best dah. Apatah lagi dapat syahid di sana, insya-Allah. Doakan saya tau. Amin ya rabbal alamin. Semoga saya dapat, ataupun semoga orang lain dapat juga. Tapi dalam masa 10 hari ni doakanlah masa 10 hari ni, insya-Allah. Amin. Okey. Assalamualaikum semua.